kita bercakap tentang kehidupan manusia yang nak cari Allah dan berkat ini, bermula kehidupan daripada 3 keadaan. Yang pertama ialah bila mana kita sentiasa merindui. Kita rindu, mushtaq. Bahasa Arab dipanggil mushtaq. Al-ishtiyaq. Kita merindui Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Fatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ارفع عنا من البلاء والوباء والأمراض والبلايا والمصائب ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الخير والسلامة والعفو والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah ingatan yang sebanyak-banyaknya dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu pagi dan petang. Sadaqallahul azim. Al-Ahzab yang 41. Yang berbahagia dan hormati Al-Fadhil Tuan Nazir Masjid Al-Falah, yang berbahagia, yang dihormati, yang dikasihi seluruh tuan kuasa pengurusan masjid, yang berbahagia, yang dihormati, yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam yang bertugas pada pagi ini, dan yang dihormati, dikasihi seluruh kehadiran para jamaah subuh
Di pagi yang penuh barakah ini, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita anugerah keimanan yang berkekalan, anugerah ilmu yang berpanjangan, anugerah ibadat yang berterusan, dan yang paling utama dianugerahkan keredaan yang akan menjadi nadi jantung kita di dunia hinggalah kita bertemu Allah di hari akhirat nanti. Kerana keredaan Allah Azza wa Jalla merupakan jantung utama dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia. Siapalah kita tanpa keredaan Allah Azza wa Jalla? Hidup ini, tuan-tuan, tidak ada maknanya, nilai dan harganya kecuali dengan sebab Allah redha kepada kita. Suatulah para ulama kita menyebut dalam banyak keadaan menyatakan bahawa dalam pencarian ilmu, pencarian harta benda dan apa sahaja kita cari dalam hidup ini, pasal utama ialah redha daripada Allah Azza wa Jalla. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasya rabbah. Tidak kerana redha Allah Azza wa Jalla kita akan hidup dalam kebencian, kepayahan dan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Apa maksudnya? Kata para ulama, dengan sebab Allah tidak redha kepada kita, maka mungkin apa yang kita nikmati dalam hidup ini adalah dalam bentuk istidraj. Dalam bentuk istidraj. Istidraj makna apa? Makna Allah beri secara tidak diradai. Mungkin umur kita istidraj. Mungkin harta kita istidraj. Mungkin apa rezeki kita ada istidraj. Allah beri tanpa keredaan. Wa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kata Allah, kan beri kepada mereka apa mereka nak, aku beri belaka, kata Allah. Tapi aku beri dalam tidak redha, mereka tak tahu. Wa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kan beri apa mereka nak dalam bentuk istidraj, mereka tak tahu. Pemberian aku itu dalam keadaan aku tak redha, baik harta, baik pangkat, baik rezeki, baik umur, usia, apa sekalipun. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, mencari redha Allah ini suatu kemestian. Mencari redha Allah ini suatu kepastian dan kemestian. Karena itulah Al-Imam Nawawi menyatakan bahawa biarlah dalam hidup ini kita terbangun, terbina dengan 3 perkara penting, iaitu redha, hidayah dan berkat. Dalam apa keadaan kita, kita kena bangunkan hidup dalam 3 perkara: redha, hidayah, berkat. Redha, hidayah, berkat digandingkan bersama. Dengan redha Allah, hidayah Allah, Allah berkati. Dan bila mana digandingkan 3 tersebut, RHB, redha yang berkat, bermakna setiap inci perjalanan kita, setiap saat kehidupan kita, setiap apa yang kita buat dalam hidup ini, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memberi kita keselamatan, keamanan, kebahagiaan, ketenangan dan keselesaan. Itulah harapan kita. Itulah kehendak kita sebenarnya. Jadi kalau kita renung, kita fikir, kita tengok balik dalam perjalanan hidup kita ini, tanpa ketiga-tiga tadi, khasnya redha yang disebutkan awal tadi, kita akan hidup dalam kesempitan. Nampak tenang, tapi sempit. Nampak bahagia, tapi sempit. Nampak selesa, tapi tak tenang. Justru, saya ulang sebut pada pagi ini kepada saya terutama bercakap ini, dan kepada sidang hadirin semua,
marilah sama-sama kita letak kehidupan kita di jalan yang benar-benar memberi kita nilai-nilai bahagia, redha, berkat yang disebutkan tadi. Ia bermula di mana? Di mana bermula kesemua itu, Tuan? Bermulanya semua itu daripada 3 keadaan. Ini kata-kata daripada Al-Imam As-Suyuti. Kita bercakap tentang kehidupan manusia yang nak cari redha Allah dan berkat ini. Bermula kehidupan daripada 3 keadaan. Yang pertama ialah bila mana kita sentiasa merindui. Kita rindu, mushtaq. Bahasa Arab dipanggil mushtaq. Al-ishtiyaq. Kita merindui Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Al-ishtiyaq ila Allah. Maknanya kita merindu Allah dengan makna kita sentiasa mencari-cari, berusaha untuk mencari Allah Azza wa Jalla supaya Allah melihat kita dengan pandangan rahmat, sayang, kasihnya, bukan kebencian. Ini yang pertama kata Imam Suyuti mesti ada dalam kehidupan kita. Al-ishtiyaq ila Allah. Rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, betul. Untuk mencari rindu Allah ni bukan mudah. Rindu kepada manusia mudah. Rindu kepada manusia namanya orang mudah. Sebenarnya tu nampak depan mata kita. Seorang anak rindukan ayah mak sebab ayah mak nampak depan mata dia. Ayahnya, ibunya, bondanya, dia nampak wajah mereka. Maka kerinduan tu terserlah. Lama dah tak jumpa mak, balik kampung hari ni. Lama tak jumpa ayah, balik kampung petang ni, walaupun sekejap. Sebab rindu. Tak balik kampung pun angkat telefon, tanya khabar. Mak sihat, ayah sihat, ayah makan apa, ayah okey tak, demam macam mana ayah, ayah makan ubat okey tak. Kerinduan itu dibayar dengan telefon yang diguna pakai, melalui ziarah yang dilakukan. Sebab manusia kita nampak rindukan anak isteri, sama juga keadaannya. Rindukan anak di hostel, kita pergi hujung minggu ziarah, bawa makanan, makan bersama, walaupun sejam pun tak apa dah. Rindukan keluarga, kita ziarahi. Tetapi rindukan Allah bukan mudah. Benda tak nampak, zahir tak nampak. Allah macam mana keadaan macam anak kita nampak. Tapi kata Imam Suyuti, itulah sebenarnya yang kita harus cari, wajib cari. Al-ishtiyaq ila Allah. Bukan mudah. Namun begitu, apapun keadaannya, kata Imam Suyuti, rindu kepada Allah ini diterjemah dengan apa? Dengan ibadat. Jadi rupa-rupanya rindu kepada Allah ialah ibadat kita. Maka ibadat ini adalah tanda rindu kepada Allah. Kita beribadat tanda kita rindu. Al-ishtiyaq ila Allah bil ibadati salihati. Ini siapa kata? Imam Nawawi, Imam Suyuti, minta maaf. Maka terjemahan rindu Allah, kita beribadat. Arti kita bersolat, kita berzikir, kita bertasbih, kita baca Quran, kita menyumbang derma sedekah, kita beristighfar. Itu semua tanda kita rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Terjemahannya ibadat. Jadi kalau ibadat kita pelihara, kita jaga, kita sempurnakan, maknanya kita melangsaikan kerinduan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu cara dia. Itu caranya. Itulah tuan-tuan, dalam hukum beribadat ini, dia bukan satu benda yang boleh dianggap perkara biasa. Sebab ibadat syaratnya apa? Antara syarat ibadat ialah kita kena bersegera. Antara syarat ibadat kita bersegera. Maksud al-mubadarah. Tak tangguh-tangguh. Tak postponekan dia. Buat segera. Apa bentuk ibadat, segerakan. Apalagi dalam bab ibadat yang wajib. Contoh solat sembahyang kita. Itu tanda kerinduan. Jam subuh 5.55 sekarang. Ataupun kurang sikit daripada 5.55.
Kerinduan kita jam subuh tadi menjadikan kita lebih awal bangun daripada jam subuhnya. Itu tanda kerinduan lah. Jam subuh 5.55, tetapi kita tunjukkan bukti kerinduan kita belum subuh masuk. Allahu Akbar, kita dah mula bangkit, dah mula bersiap sedia, dah mula bersihkan diri, dah mula ambil wuduk, dan mula bergerak daripada rumah ke masjid. Dan sebelum ke masjid, mungkin kita hamparkan sejadah, rukuk dan sujud 2 rakaat, zikir 2-3 patah. Apa tanda tu? Kerinduan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam keletihan, kepenatan, kita bangkit. Dalam keletihan, tidur baru sejam setengah, contohnya, kita bangkit. Dalam kepenatan badan, kita bangun. Apa maknanya tu? Kata Imam Suyuti, al-ishtiyaq ila Allah. Terjemah rindu kepada Allah ialah dengan kita beribadat. Bukan saja masalah sembahyang wajib, semua amal-amal sunat termasuk yang lain. Bila kita rindu kepada Allah, bibir kita basah dengan ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Astaghfirullahal azim. Doa demi doa dibaca sebab apa tu? Rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Lidah kita tak akan kering melainkan ucapannya. Itulah suatu saya muqaddimahkan tadi. Daripada mula tadi saya muqaddimah ayat daripada surah Al-Ahzab ayat 41. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, yang rindukan kepada aku, yang rindu kepada Allah Azza wa Jalla, kata Tuhan, uzkurullah, banyakkan ingat kepada aku. Ingatlah kepada aku. Bertasbih. Bila tu? Bukratan wa asila, pagi, malam dan siang, tak kira bila masa. Kerinduan itu terjemah ibadat. Termasuklah ibadat yang sunat, bukan saja yang wajib. Kerinduan kita terjemah ibadat yang sunat. Seawal pagi dah masuk jam 8, jam 9 pagi, kita ambil wuduk, hampar sejadah, 2 rakaat sembahyang, dinamakan sebagai duha. Di saat kita berpeluang besar untuk buka Quran, kita baca Quran walaupun sekejap. Itu semua, kata Al-Imam Suyuti, tanda kita al-ishtiyaq ila Allah. Jadi indahnya dalam agama ini, kita terjemahkan ibadat, itulah terjemahkan rindu dengan cara kita beribadat. Sebab itulah kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, nikmat beribadat ini tidak akan dapat dirasai melainkan orang yang ada kerinduan dalam hati kepada Allah Azza wa Jalla. Nikmat ibadat, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, tak akan dirasai melainkan orang yang ada sifat rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Nikmat ibadat tak akan dirasai melainkan orang yang rindu kepada Allah. Itu satu kata-kata yang benar-benar tepat. Sebab apa? Sebab bagaimana seorang manusia yang hidupnya dalam keadaan tidak beribadat, tak jaga ibadat lah maksudnya, tinggal ibadat, apa kerinduan kepada Allah ada? Tidak ada. Ketika dia mula lalai, mula lupa, bahkan yang kita paling takut dengan sebab tidak beribadat, dia akhirnya lupakan Allah Azza wa Jalla. Allah melupakannya. Bila dia lupakan Allah, Allah mula melupakannya. Hasilnya, walaupun dia dapat nikmat rezeki, makan, minum, semua dia dapat, tapi istidraj tadilah. Balik pada isu istidraj. Allah beri, tidak reda. Inilah yang kita paling takut. Satulah kemanisan beribadat, tuan-tuan, satu nikmat. Satu nikmat bila kita rasa manis beribadat. Takdan azan berkumandang, kita dah ready. Takdan waktu masuk, kita dah sampai. Itu tanda kerinduan. Makna kerinduan kita terjemah dengan cara beribadat. Ini satu daripada 3 syarat orang yang nak dekat dengan Allah Azza wa Jalla.
Yang kedua, di samping al-ishtiyaq ila Allah subhanahu wa ta'ala, rindu kepada Allah tadi dengan ibadat, kata Imam Asyuti rahmatullahi alaihi, yang keduanya, orang yang sentiasa merasa takut al-khawfu min al-azab wal ghadab, yang dia hidupkan, dia merasa takut amat sangat tentang Allah punya kemurkaan dan Allah punya kemarahan. Al-khawf maknanya rasa takut amat sangat dengan Allah punya kemurkaan dan Allah punya kemarahan. Terasa dalam hati jantungnya. Al-khawf itu ketakutan yang amat sangat daripada apa? Azab, seksa Allah azab wajah. Ini pun payah juga. Kalau tadi rindu tu payah juga pada Allah, yang kedua ni payah juga ni. Sebab apa? Takut azab Allah siapa nampak. Kita lebih takut pasal ular yang berbisa. Ternyata ular tu sedang duduk dalam keadaan depan kita. Kita tahu ini ular bukan bermain. Dia punya patukannya mati ya. Cedera kita. Kita boleh takut benda yang kita nampak. Takut benda kita zahir kita nampak. Ular ke, binatang yang ganas ke, ataupun apa-apa. Bahawa kita takut. Tetapi pada Allah, boleh rasa takut ke tidak kita? Sedang kita tak nampak azab neraka, tak nampak pun seksa dalam kubur, walaupun sedetik, tak nampak semua itu. Bicaralah tentang azab kubur. Azab kubur, bicaralah banyak mana. Kita tak nampak macam mana keadaan dalam kubur itu. Peristiwa dalam kubur, sempitnya, dalam keadaan malaikat mungkar nakir datang, dalam barzakh, kita tak nampak. Apalagi tentang neraka-neraka yang kita baca selama ini, tak nampak tu. Hanya sekadar baca, kemudian dengar ialah. Kita nak rasa takut bukan mudah. Tapi kalau ketakutan kepada benda-benda dunia, kita takut. Dalam kita driving kereta pun, kita takut sebab aksiden. Tambah pula jalan sempit, kereta banyak, berhati-hati kita. Takut aksiden, takut kita dilanggar orang. Ular yang berbisa, mudah takut. Apalagi kalau benda tu berlaku pada kita, nampak. Tetapi tuan-tuan, hakikatnya seorang manusia yang berjaya itu, yang kedua ialah al-khawfu kepada Allah itu amat dirasai. Takut akan azab Allah. Macam mana kita terjemahkan? Ini disebutkan ulama kita. Jadi kata Al-Imam Suyuti, seorang mukmin yang bijak, yang benar-benar bijak, yang hidup dalam kebijaksanaan beragama, dia setakut macam mana? Dia tahu, dia yakin, dia percaya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berdusta dalam menceritakan benda-benda yang azab. Walaupun dia tak nampak neraka, tak nampak alam kubur yang susah itu, tapi bijaksana orang beriman dia nampak. Bukan mata kasar, nampak mata hati. Nak tunggu tengok mata kasar, tak akan nampak. Nak tunggu tengok dengan mata kasar alam syurga neraka, tak akan nampak mereka lepas mati di hari kiamat. Tapi orang beriman, dia buka mata hati dia. Bukan mata kasar saja. Ni mata hati menyuluh. Bila mata hati menyuluh sesuatu, dia akan nampak walaupun belum dia nampak cara mata kasar. Sebab hatinya bercakap, hatinya berbicara. Neraka Allah ini memang pasti. Alam kubur, alam barzakh, ada sempitan kubur pasti. Mata hati bercakap. Tapi mata hati tak akan bercakap kecuali orang yang ada ilmu. Dia kata macam betul pula. Mata hati tak akan berbicara mereka itu ada ilmu. Dia faham ilmu, barulah hatinya bercakap. Dia tak pernah mengaji tentang dosa pahala, tak pernah mengaji tentang masalah neraka. Dia tak ada ilmu tentang alam kubur, lagi tak bercakap. Dia hanya cakap dengan mata kasar dia. Tak sampai mata hati. Sebab itulah mata hati ni tuan-tuan, dia punya obatnya apa dia? Obat dawa'u ataupun obat kepada mata hati ialah ilmu. Sebab itulah kita bila kita belajar ilmu, ke mana akhir ilmu kita? Ke sini.
Bila kita belajar ilmu tentang neraka, ilmu tentang alam kubur, ilmu tentang macam-macam benda yang menakutkan, ke mana kita bawa? Ke sini, ke mata hati kita. So ilmu menyuluh. Ilmu merupakan siraj. Kata seorang ulama, saya tengok nama tapi tak apalah, bukan penting mana. Kata para ulama, al-ilmu sirajul qalbi. Ilmu adalah suluhan kepada hati. Bila ilmu masuk, mata hati kita akan terbuka. Kita punya penglihatan mata hati lebih nampak. Sebab apa? Ilmu dah mula masuk ke dalam hati jantung kita. Itu sebabnya kata para ulama, ilmu itu adalah merupakan mata hati kita yang paling besar sekali. Dan inilah yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi dalam satu kata-kata beliau yang cukup menarik berkait dengan soal ilmu mata hati ini. Minta maaf, saya nak sekadar saya ingatlah, tapi nak baca sikit apa kata beliau tentang ilmu ni sebagai mata hati. Dia kata apa? Ini kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidatul Hidayah. Dia kata apa? Dia kata, wal ilmu nafi'u ma yazidu fi khawfika min Allah Ta'ala wa yaftahu basiratak. Ilmu ini jadikan kamu makin takut kepada Allah dan dia akan buka pintu hati kita. Al-basirah ni pintu hati. Ilmu menyuluh. Ini kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Satulah berkat ilmu kerana dia suluh. Ada orang belajar ilmu tapi tak suluh-suluh sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab dia belajar ilmu mungkin dengan tujuan-tujuan keduniaan. Tapi kalau kita belajar ilmu dengan tujuan akhirat, sepatah je, tak bayar banyak pada ilmu ni, terkadang tak perlu banyak, sikit je, tapi dia menyuluh kita. Ada orang bila dapat ilmu sepatah saja, dia boleh menangis, dia boleh jadikan air matanya jatuh daripada kelopak matanya. So apa? Ilmu tu masuk, orang kata pick up dia punya hati dia sampai tarik jiwanya. Batulah ada orang yang sepatah je. Tapi ada orang yang belajar ilmu tak berubah-ubah. Ilmu bukan tak belajar tapi tak berubah jiwa hatinya, sikap tak ubah. Sebab apa? Ilmu sekadar dia belajar untuk mungkin tujuan tertentu, tak masuk ke hati. Itu bezanya. Saya teringat satu cerita, diceritakan guru kami masa belajar dulu lama. Itu mungkin pengalaman dia lah. Dia cerita tentang satu peristiwa berlaku di kampung dia. Cerita lama dah. Masa zaman belajar tu zaman 80-an dah. Awal 90-an, mak dah 30 tahun dah. Tapi melekat dah ke guru-guru bila mengajar ni, dengan ikhlas dia mengajar tu, cerita-cerita melekat dalam jantung hati pelajar-pelajar. Saya termasuk belajar tu. Dia cerita tentang soal ilmu tu menyuluh. Dia kata di kampung tu, dia sebut kampung tu, saya ingat kampung dia lah, pengalaman kampung dia lah. Ada seorang manusia, Masya Allah, hidup dengan kemaksiatan, dengan dosa, noda, macam-macam lah. Sembahyang tidak, apa pun tidak, maksiat dia buat. Tapi satu hari, dia masuk satu masjid. Guru kami cerita, saya nakalkan balik cerita ini. Dia masuk ke masjid, bukan terus masuk ke dalam. Dia hanya duduk di luar masjid. Tiba-tiba daripada luar itu kedengaran Tuan Imam sedang membacakan sepotong ayat daripada Al-Quranul Karim. Bukan sampai 2 juzuk, satu ayat Quran. Saya tak ingatlah ayat itu dibaca surah apa, tapi disebut guru kami, pemuda ni, orang ni memang kaki maksiat. Dia singgah di masjid mungkin kerana faktor nak kencing, nak berak, tak tahulah, nak buat najis. Tapi dia masuk. Tengah-tengah tu imam sedang baca potong ayat. Tuan-tuan, orang nak berubah ni bukan susah bila Allah beri hidayah. Kesan bacaan itu, dengar saja, Subhanallahil Azim, dia menanti imam selesai pada semua,
dia jumpa imam itu di masjid yang dimasuk. Dia menangis, dia meratap, dia mengaku dia banyak dosa kesilapan. Dia minta imam tolong pandu dia. Tuan-tuan, ceritanya kata guru kami, sebab ilmu ini walaupun sikit, bila meresap jantung hati boleh ubah manusia. Sejahat manusia dah 30 tahun. Dia buat maksiat dah 40 tahun. Bukan 3 tahun. Mungkin dah 40 tahun dia buat maksiat. Dah 30 tahun. Tapi dengan 1 minit boleh merubah manusia. Ayat Quran tu seminit juga agaknya. Mungkin dalam beberapa saat aja dia dengar tu. Katalah seminit, 2 minit. Merubah hidupnya yang maksiat 40 tahun. Seminit ayat Quran masuk jantung hati, merubah hidupnya dan maksiat dah 40 tahun. Tengok rezeki. Ini dinamakan suluhan. Sebab itulah kita sampai bila-bila yakinlah ilmu ini adalah suluhan, siraj al-qalbi, menyuluh kehidupan kita. Dan bila suluh itu disuluh di mana? Mata hati kita. Jadi orang yang benar-benar ada suluhan dalam hidupnya, percayalah ilmu itu akan memandu kehidupannya. Akhirnya bila ada suluh mata hati, dia akan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Al-khawfu tadi. Sebab itulah kata Imam Suyuti, orang yang ada sifat takut kepada Allah itu, dengan sebab suluh mata hatinya, dia akan lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, tuan-tuan, inilah di antara amanah ilmu, amanah amal yang kita kena pegang, supaya apa? Rasa takut akan azab Allah ini ada dalam kehidupan saya, kehidupan kita. Saya bercakap untuk saya ni, sebab kalau kita sampai tahap tak merasa takut azab Allah, tak merasa bimbang murka Allah Azza wa Jalla, something wrong lah dalam kehidupan beragama kita. Sedangkan azab Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengenal sesiapa, tidak kenal jenis manusia. Bila Allah azabkan, Allah akan beri keazaban yang cukup maksimum kepada orang-orang yang angkuh kepadanya. Jadi yang kedua ini ialah takut Allah. Yang pertama rindu tadi, jangan lupa al-isytiaq. Yang kedua ini takut azab Allah, biar melekat. Dan yang ketiga, kata Imam As-Suyuti rahmatullahi alaihi, orang yang kenal Allah, dekat dengan Allah Azza wa Jalla, siapa orangnya? Di samping rindu, takut azab Allah Azza wa Jalla, yang ketiga berada dalam hidupnya ialah bercita-cita. At-tamanni, apa dia cita apa? Untuk mendapat nikmat syurga Allah Azza wa Jalla. Dia ada cita-cita untuk dapat nikmat syurga Allah di penghujung kehidupannya di alam syurga nanti. Mudah ke tak mudah? Pun bukan mudah juga. Bukan mudah juga ni. Ustaz, kenapa bukan mudah? Ya. Sebab alam syurga macam mana pun kata cerita, kita tak nampak fizikal. Orang lebih nampak alam dunia yang indah. Orang boleh sebut, kita kalau pergi satu kawasan, satu negara, oh seronok tengok dengan bunga-bungaan, dengan cuaca yang indah. Kalau kita pergi New Zealand contohnya, saya tak sampai New Zealand lagi. Ya, Australia lah katakan, Perth pernah pergi dah 2 kali. Orang sebut keindahan Perth, memang sungguh cantik. Taman bunga yang macam-macam, pergi musim bunga, seronok santai, pergi kawasan tertentu. Orang boleh bercakap sebab memang nampak depan mata. Gambar dia, dia pergi pula. Sampai 4-5 hari, seminggu, 2 minggu, melancong contohnya. Dia bercakap, oh indahnya kawasan tu, seronok melancong, seminggu tak rasa apa. Cuaca pula nyaman, udara segar, bunga-bungaan, cuaca begini-begini. Kita rasa nikmat sebab kita nampak. Dan kita pergi, seminggu 2 minggu bawa keluarga. Itu jauh sangat Perthnya, New Zealand. Mungkin dalam kawasan kita, kawasan negeri kita pun, orang sebut tentang Langkawi contohnya. Indah, bagian-bagian, seronok, kita nampak. Syurga, tak nampak keadaannya, situasi. Cuma Quran beritahu, bukan mudah nak merasa nikmat syurga itu, tuan-tuan. Tapi sebenarnya, kata Imam Suyuti, itulah kemuncak
kemahuan yang mesti ada dalam jantung hati orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kita minta? Allahumma inni as'alukal jannata. Ya Allah, aku rindukan syurga. Ya Allah, aku nak pada syurga. Ya Allah, jadikan ahli syurga. Allahumma adkhinal jannata ma'al abrar. Malam, siang, pagi, petang, kita sebut kepada Allah dalam saat kita masih hidup ini. Ya Allah, masukkan aku. Allahumma adkhinal jannata ma'al abrar. Ini hadis ni. Ya Allah, golongkan aku satu hari nanti dalam syurga bersama dengan orang-orang yang salah, orang baik-baik. Bila kita minta sekarang? Bila sekarang? Sekarang. Mana kita terasa rindu amat sangat, saya kita jadikan permintaan kita kepada Allah di syurga itu terlalu dekat dengan kita. Ini bukan mudah juga, sebab kita tak nampak. Tapi orang yang rasa syurga dekat, mudah. Sebab itulah dalam satu riwayat daripada Al-Imam Muslim, Nabi sebut bagaimana satu cerita di zaman sahabat Nabi SAW dalam Imam Muslim. Cerita panjang, sampai ringkas ceritanya disebutkan satu riwayat. Seorang sahabat Nabi SAW ini, dia bukan orang yang mewah, yang kaya, tak terkenal macam Abu Bakar As-Siddiq, tak terkenal macam Khalid bin Al-Walid, maknanya tak ada apa-apa. Tetapi satu hari Nabi SAW, bila dia tengok sahabat ini, Nabi kata, atadkhulul jannata, kamu nak masuk syurga tak? Nabi tanya dia masuk syurga tidak, dia kata apa? Ya Rasulullah, aku nak ma'ak fil jannah, aku nak sangat sama engkau dalam syurga ni. Aku nak ma'ak fil jannah, aku nak sangat-sangat bersamamu syurga. Aku nak sama kamu di syurga. Dia jawab macam tu. Kata Nabi kepada sahabat ini, dia tidak orang yang sehebat Abu Bakar, tak sekaya Abdul bin Auf, tak segagah macam Khalid bin Al-Walid, orang biasa. Bila Nabi tanya dia nak ke syurga, tidak, dia kata apa? Aku nak ma'aka fil jannah, aku nak sama kau syurga. Kata Nabi, engkau dengan aku dalam syurga bersama. Sahabat dengar lah. Sahabat kata, engkau dengan aku syurga nanti. Bila sahabat dengar, sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana engkau sebut kepada sahabat ini kau bersama dalam syurga nanti? Jawab Nabi, sebab dia rindukan syurga. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, hadis ini panjang ni. Saya ambil sikit sebagai satu cetusan sikit, nak cerita kepada tuan-tuan dan saya betapa kerinduan hati ni. Allah tahu, Nabi Allah bagi mukjizat. Nabi tahu manusia ni, sahabat walaupun dia tak sehebat manusia lain, tapi Nabi boleh baca. Ini mukjizat Nabi lah. Kita ni yakin percaya Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati kita. Walaupun orang tak tahu, tapi bila tuan-tuan ada niat, ada perasaan, ada kemauan, ada keinginan doa kepada Allah macam-macam tentang syurga, Allah tahu. Sebab Allah sifatnya apa? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui dalaman hati kita, yang terang, yang berbuku, yang tak nyata, Allah tahu. Itulah kerinduan kita pada syurga Allah ini, tuan-tuan, wajib ada dalam kehidupan beragama kita. Paling kurang, bila ada kerinduan kepada syurga dalam hati kita, ia satu dorongan. Dia kata rindu syurga, mana buat tuan-tuan? Dorongan itu. Apa dorongannya? Dorongan kepada kebaikan. Dia macam ni lah, macam seorang budak lah, seorang pelajar, anak kita lah. Dalam hatinya niat tu nak berjaya. Aku mesti target SPM tahun ini 10A, contohnya. Anak kita SPM. Dalam hati ada niat dapat kejayaan cemerlang. Daripada subjek SPM dia ambil, dia nak dapat 8, 7A, 8, 10A katakan. Dia pasang niat. Bila hati ada niat begitu, apa kalau dia akan usaha. Dia akan baca buku dengan betul, dia akan buat homework dengan benar, dia akan menghormati guru, dia akan datang kelas. Fokusnya berlaku. Sebab dia ada niat yang bersih dalam hati, dapat A dalam SPM tahun ini,
maka usaha itu akan berlaku. Dia akan usaha dengan penuh. Awal pagi dah bangkit, sekolah tak tinggal, homework diselesaikan, guru dia hormati, kelas-kelas tuition dia hadir, dia fokus malam siang. So apa? Dorongan hati dia tadi, dia akan berusaha. Samalah kita. Sambil contoh tu supaya mudah kita faham. Bila tuan-tuan niatnya ada untuk ke syurga Allah Azza wa Jalla, ada niat dalam hati, ya Allah aku nak jadi ahli syurga, apa yang berlaku? Motivasi itu akan ada. Menyebabkan tanda orang nak syurga macam sekarang lah. Subuh boleh bangun awal, duduk mengaji dalam ceramah walaupun sejam 2 jam. Tanda lah tu. Menyebabkan kita gigih berusaha ke arah untuk merealisasikan niat kita yang nak syurga Allah dengan cara motivasi beribadat, beramal. Inilah. Dan bukan mudah juga tu. Saya kata bukan mudah sebab saya nak sebutkan tuan-tuan satu cabaran. Jadi mudah-mudahan dengan 3 perkara tadi yang sebutkan tadi, al-ishtiyaq, rindunya kepada Allah Azza wa Jalla, takutkan azab Allah berada jatuh hati kita, dan kita nak kita syurga Allah Azza wa Jalla. Bila kita rangkum ketiga-tiga tadi, maknanya tuan-tuan, kita sedang membina sebuah perjalanan yang selamat sejahtera. Kita sedang bina sebuah perjalanan ke arah kejayaan dan kemenangan nun di alam sana nanti. Walaupun dalam hidup ini datanglah pelbagai ghaibut taufan, ujian mendatang dengan usikan, cabaran, dengan dugaan syaitan yang datang, orang yang beriman tidak akan mudah tersungkur di jalanannya. Sebab apa? Rindu kepada Allah mengatasi segala-gala yang lain. Takut kena azab Allah mengatasi segala yang lain. Dan akhirnya bila dia nak syurga Allah mengatasi segala-gala yang lain. Betullah orang beriman tak pernah kecewa. Yang kecewa, yang gagal siapa? Rindu pada Allah pun tak ada, takut azab pun tak ada, syurga tak fikir. Bukan tak fikir, dia tak rasa rindu syurga, satu kemiskinan. Bila ketiga-tiga tak ada, maka tuan-tuan, hidup kita ni seumpama hidup yang tak ada matlamat, tak ada tujuan. Hiduplah, sekadar hidup. Bangun pagi, tiba nasi lemak 2 bungkus. Tengah hari, nasi biryani 2 pinggan. Belah malam, mi goreng sepinggan. Sampai masa tidur, itu makan. Akhirnya bekerja sama. Kerja cari harta. Soal agama aku tak peduli. Yang penting dapat duit. Yang penting dapat harta. Dapat kemanisan hidup. Dapat nikmat hidup. Soal agama tak fikir. Itu kerja. Macam-macam. Akhirnya, kalau itulah matlamat kita dalam sebuah kehidupan. Tidak ada dorongan tadi. Kita takut, kita bimbang. Hidup kita ini seumpama sebuah kenderaan. Ia hanya reti berjalan, tapi tak pernah dialignmentkan jajarannya, tak dibalancingkan tayarnya, tak diservis dia punya enjinnya. Berjalan, tetapi perjalanannya tak berapa sempurna. Berbeza kenderaan yang bila sampai masa dia alignmentkan jajarannya, sampai waktu dibalancingkan tayarnya, sampai waktu serviskan servis kenderaan tadi lebih dalam sesuai, lebih baik perjalanannya. Sebab apa? Sempurna. Termasuk driver pun sempurna, tak mengantuk. Akhirnya kenderaan kita bawa tadi akan sampai ke tempat kita tuju dengan selamat. Walaupun 7 jam perjalanan. Sebab driver pun sihat walafiat, kenderaan pun stabil, tayar pun tak botak, sampailah kita ke tempat kita pergi. Tapi kalau kenderaan tadi servis tak buat, berjalan, alaman tak buat, berjalan, tapi akhirnya tersangkut di jalanan. Yang lebih teruk, driver mengantuk, aksiden, terus mati. Ini contoh yang mudah. Daripada hubungan itulah kita tuan-tuan, kita kena bawa hidup ini supaya sampai setahap kita sentiasa dalam keadaan berhati-hati, berjaga-jaga. Ini bagi saya suatu muhasabah lah pada pagi ini. Saya kira pagi-pagi ini kita sentuh macam sebab kita bermuhasabah. Saya cakap lebih utama sebenarnya. Sebab saya tahu saya siapa, ada kelemahan, ada kekurangan, ada kedaifan, jiwa yang sakit lagi. Saya cuba nak bawa perbincangan supaya kita tahu di mana kita berada. Sebab apapun realiti hidup ni tuan-tuan,
itulah yang kita cuba kena fahami. Sebab hidup ini, walaupun kita selesa macam mana pun, tidak lebih selesa kita melainkan kerana agama yang menyelesaikan kita. Hidup ini walaupun kita tenang macam tak lebih tenang melainkan agama menenangkan kita. Hidup ini walaupun kita rasa seronok macam mana, tak seronok kita melainkan agama menyeronokkan kita. Sebab agama adalah merupakan nadi jantung, akidah merupakan sendi kehidupan, dan iman merupakan nadi kuatan kita. Tanpa semua itu, hidup ini zero, kosong. Kerana itulah maka Allah sebut dalam Al-Quran Karim, ciri orang beriman itu banyak. Saya nak sebut banyak, nak sebut semua tak boleh. Tapi kalau tuan semak daripada ayat Al-Anfal cukup. Saya sarankan kalau siapa nak tengok ciri mukmin yang beragama, yang berjaya, tengok Al-Anfal. Ayat yang kedua lagi. Allah sebutlah kepada kita, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim tawakkalun. Allah sebut dah, orang beriman jiwanya tetap mantap, ingat kepada gementar jiwanya, ingat kepada Allah macam-macam. Inilah perjalanan kita, kerana apa kita nak ialah redha Allah Azza wa Jalla. Arab. Kita nak hidayah Allah, H. Kita nak berkat kepada Allah, B. RHB tadilah. Ya, dapat RHB tadi, redha dapat, hidayah berkat, hidayah dapat, berkat dapat, insya-Allah beres. Dengan maksud beres apa? Maksudnya hidup ini dalam keadaan direstui oleh Allah Azza wa Jalla, bukan dalam bentuk istidraj. Maksud istidraj ialah Allah beri tapi beri tak redha. Allah beri tapi beri secara tidak redha. Apa makna? Orang ni tuan-tuan, kalau orang beri tak redha, kita pun sakit hati, susah hati. Kawan kita datang nak pinjam, atau kita nak pinjam kawan kita bolpen je, bukan apa. Minta pinjam bolpen sekejap mat, ialah pen dia tu pakai, pen dia tu Schaefer contohnya mahal lah kan, sampai 400-500. Contohnya, kita kata mat pinjam pen sekejap. Bukan pinjam pen sekejap nak tulis sesuatu, dia pun beri, tapi dia beri tu bukan masak. Ambil dia ulur dengan keadaan muka tak ceria. Kita terima pemberian tu dengan baik tak? Bukan kita nak minta selama, kita minta sekejap pinjam je, tapi dia beri muka tak ceria. Ambil kata dia. Kita tak selesa. Kita terima tapi tak selesa. Kalau begitu, kita dalam urusan manusia, apalagi Allah. Allah kata apa? Ambil. Kamu nak ambil. Nak buat rezeki, ambil. Tapi Allah beri, tidak redha, kita akan selesa. Kita nak Allah beri dengan keredaan. Ambillah wahai hambaku, aku redha dengan iman, ilmunya, amalnya, harta bendanya, pangkat aku redha. Tapi Allah beri secara, ni orang Kelantan dia kata, istilah orang Kelantan dia kata mongoh. Mongoh. Itu orang Kelantan dia tahulah. Beri dengan mongoh. Muka tak ceria. Pemberian itu pemberian yang tidak selesa kepada kita. Yang kita nak dengan muka yang manis. Ambillah silakan saudara, itu selesa. Jadi Allah pun sama. Betul istidraj, Allah beri secara tidak redha. Mongoh tadi. Maka tuan-tuan, mari sama-sama kita kembali ke pangkal hidup dengan harapan mudah-mudahan hidup yang Allah redha inilah menjadi nadi jantung kita buat selama-lamanya. Hidup dalam iman, mati dalam iman, hidup dalam redha, mati redha dalam redha Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, itulah sekadar pada pagi yang penuh barakah ini, dan saya nak ikatkan perbincangan ilmu pada pagi ini dengan satu perkataan bahawa kita masih dalam suasana pandemik COVID yang belum selesai sampai pagi ini. Isunya belum selesai, bukan takat negara kita, dunia hari ini pun belum selesai. Tak ada negara yang kata kami dah bebas COVID-19, tak ada. 211 negara yang tertimpa dengan isu ini, tak ada negara yang kata kami dah selesai. Termasuk negara kita Malaysia lah. Semalam pun 111 kes. Berlaku di Sabah banyak. Jangan lupa, Sabah bukan di Jepun, Sabah bukan di Tanzania, Sabah di Malaysia. Arti dia boleh berlaku bila-bila masa sekitar kawasan kediaman kita, kampung halaman kita, walaupun kita Subang Jaya insya-Allah. Betullah isunya, isu yang tak pernah selesai, lagi belum selesai. Maka kewajipan kita setakat malam ini, pagi kita ni, pagi ni, bertukar malam pagi boleh berhenti lah tu, ya.
Setakat pagi ni tuan-tuan semua, isu yang pertama ialah doa, doa dan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kekuatan saya, kekuatan imam kita, kekuatan tuan-tuan semua ialah doa dan doa kepada Allah. Merintih kepada Allah. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Ya Allah, angkatlah penyakit pada kami. Ya Allah, jadikan kami dalam keselamatan. Tolong ya Allah. Yang Arab-Arablah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bacalah malam siang. Allahumma rfa'anna minal bala'i wal waba'. Bacalah malam siang. Lepas solat, belum solat, ini adalah hak kita bersama. Tak ada orang pun tak nak, tak ada orang seorang tak nak yang nak pada musibah. Semua kita nak selamat. Selamat diri, selamat keluarga, selamat masyarakat, selamat semua. Kita nak. Tak ada dalam kita nak tengok orang musibah, tak ada. Kita nak semuanya selamat. Baik diri kita, keluarga, apatah lagi keliling kelalang kita, teman taulan jiran. Kita nak selamat semua ni. Kalau boleh zero yang kena COVID. Kalau boleh semua selamat. Yang sakit sekarang pun kembali sembuh kalau boleh. Tuan-tuan, doa dan doa kepada Allah. Jangan putus. Sebab doa adalah senjata paling ampuh kepada kita, insya-Allah. Allah tak pernah tolak doa hambanya yang merintih kepadanya malam siang. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Doa kepada Allah, kan Allah akan terima kamu, doa kamu dengan keyakinan kamu kepadanya. Baik, itu doa. Yang kedua, pematuhan SOP. Saya kena sebut, Pak Jais pun minta kepada penceramah dalam kuliah duha ke kuliah maghrib isyak, kuliah maghrib subuh, sebut pada masyarakat pematuhan SOP. Tuan-tuan, antara langkah bijak dalam kerangka untuk menangani isu COVID-19 ini, kita semua maklum SOP yang dicipta ini antara langkah-langkah yang kita kena raikan. SOP pemakaian face masknya, sanitizer tangannya, berjarak fizikalnya, ambil suhu. Tuan-tuan, kita kena ingat ini adalah dalam kerangka agama. Ia masuk dalam kerangka ajaran Nabi, tak jauh daripada itu. Ia masuk kerangka agama kita yang Nabi suruh. Sebab Nabi kata apa? Nabi pesan kepada kita dalam hadis yang sahih, la dharara wa la dhirar. Hadis Imam Muslim. La dharara wa dhirar, makna apa? Jangan cari kemudaratan dan jangan sebar kemudaratan. Jangan cari benda mudarat, jangan sebar mudarat. Jangan cari penyakit, jangan sebar penyakit, bermakna Nabi bagi arahan kepada kita. Jangan cari benda menyusahkan kamu dan jangan sebarkan benda yang mudah menyusahkan orang. Betul lah tu. Dia sebab datang terma dalam kita betul lah. Nabi bagi arahan secara tuntas. Memang Nabi tak kata pakai face mask. Buka hadis nak cari face mask tak jumpa sampai kiamat. Nabi tak kata setetes tangan, tapi Nabi bagi arahan umum, jangan cari penyakit, jangan sebar penyakit. La dhirar, la dhara wa la dhirar. Maknanya Nabi tegaskan satu arahan, kita kena berhati-hati. Jangan cari penyakit, jangan sepenyakit. Apakah pandemik COVID tidak penyakit? Penyakit. Mudarat. Jadi bila ada SOP ni untuk menghalang daripada kita mengalami penyakit dan mengalami ujian ini dan orang pun tak kena, maka ini adalah SOP yang dikaitkan dengan hadis Nabi tadi. Yang siapa melakukannya, tuan-tuan maklum, pakar-pakar perubatan, pakar-pakar penyakit, pakar-pakar bidang agama, maka bergabung tenaga, maka kita kena terima hakikat ini adalah suatu tindakan bijak pihak pemerintah. Tambah lagi dalam hukum fiqahnya, dalam qadar fiqhiyahnya, kata kaedahnya, tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati. Mana-mana keputusan, ketentuan pihak berkuasa yang memerintah atas rakyat jelata penuh dengan kemaslahatan. Jadi secara mudahnya segala ketentuan yang dilakukan untuk tujuan kemaslahatan kita semua. Jadi mudah-mudahan dengan doa yang berpanjangan, SOP yang kita jagai, kita patuhi, mudah-mudahan
Allah kembalikan semula kepada kita hari-hari yang penuh dengan ketenangan, kerahmatan, insya-Allah. Allah pulangkan balik. Sampailah satu ketika kita nak sangat tengok terdekat, terhampir. Semayang kita pun tak lagi berjarak semacam sekarang ini. Kita nak rapat merapati sama kita macam dulu, bahu-membahu, bersalam-salaman. Allahu Akbar, masuk masjid pun tanpa ada sukatan suhu diambil. Boleh masuk malam, siang, pagi, petang. Lorong dibuka, semua pintu dibuka. Sekarang lorong ni satu dibuka, lain tutup. Tuan-tuan, selama mana kita nak biarkan berlaku? Kita tak reda. Kita nak Allah kembalikan semula semua itu. Allah Maha Berkuasa. Cuma Allah uji kita setakat ini. Allah uji ini. Ini semua ujian Allah SWT. Dan pasti kalau kaitkan ujian Allah, memang banyak sebab lah. Mungkin dosa kita, kesilapan kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Allah uji bersebab. Apa pun ceritanya, mari sama-sama kita angkat doa, bermohon kepada Allah malam, siang, pagi, petang. Dan kita juga SOP, Allah pulangkan kembali kepada kita keamanan dan keselesaan, insya-Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami rindukan segala-gala kebaikan. Diangkat penyakit pada kami, ya Allah. Diuji kami dengan hal-hal yang menakutkan kami. Itulah sekadar pertemuan pada pagi yang penuh barakah, tuan-tuan. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah sentiasa permudahkan semua urusan hidup dan amal kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu ridha-Mu dan syurga-Mu. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Ya Allah, hiasilah kami dengan keafiatan, kesehatan dan keselamatan. Allah menawwir qulubana bil iman. Syahyakan hati-hati kami dengan iman. Allahumma taqabbal minna. Terimalah kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami telah banyak menzalimi di diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, jadilah kami hamba-Mu yang rugi serugi-ruginya. Allahumma rabbi asir umurana. Ya Allah, permudahkan urusan-urusan kami dalam kehidupan kami seharian. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina azaban nar, dan jauhkanlah kami, ya Allah, dan jauhkan kami, ya Allah, daripada api neraka yang membakar-bakar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.